Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa hayyakum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Allah dengan kurnianya kita di sini, bukan kerana kita ini baik, bukan kerana kita ini mulia, tetapi yang baiknya itu Allah. Dialah yang mengilhamkan kita, mengupayakan kita, melapangkan segala aktiviti kita, memberi kesihatan yang baik kepada kita. Dialah yang sebenarnya menjadi punca segala kebaikan yang berlaku dalam hidup kita. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja yang kamu dapati daripada kebaikan itu, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita berupaya melakukan kebaikan ataupun mendapat sesuatu kebaikan, yang harus kita rasa hanya satu saja, iaitu terima kasih Allah, rasa mensyukuri, rasa menghargai segala pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita bersyukur, sistem dan peraturan Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat ialah la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah. Moga Allah Ta'ala sentiasa menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur. Jangan lupa untuk niat, mereka yang belum berniat i'tikaf, eloklah berbuat demikian. Moga duduk kita jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan juga kita di sini untuk kita menunggu solat Isya, dapat pahala i'tikaf, dapat pahala menunggu solat Isya. Niatkan juga kita di sini untuk kita mengutip mutiara ilmu. Moga Allah Taala memberi faham dan mengupayakan kita mengamalkan apa yang kita fahami. Tiga niat, tiga ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan bagi ahli qaryah di sini. Mungkin boleh niatkan silaturahim, kita nak pergi ziarah, masing-masing sibuk, jadi kita berjumpa di masjid, di surau. Moga jadi asbab silaturahim. 4 niat, 4 pahala Allah Ta'ala ganjarkan. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu dinilai bergantung kepada niat. Mereka yang bijak, mereka yang pandai, mereka membanyakkan lagi niat-niat mereka. Maka dengan banyaknya niat, maka banyaklah pahala Allah Ta'ala ganjarkan kepada mereka. Tuan-tuan carilah niat-niat yang lain yang boleh tuan-tuan niatkan, maka Allah Ta'ala bagi ikut niat kita. InsyaAllah seperti biasa, sebelum kita sambung kitab kita, marilah sama-sama kita bawa hati kita, iaitu tempat niat kita. Harta yang paling bernilai yang menentukan baik ataupun buruknya kita, bahagia atau deritanya kita, iaitu hati kita. Kita bawa kembali kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, nescaya hati akan menjadi tenang, insya-Allah. Subhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal 'arsyi fardun muwahhadu malikun 'ala 'arsyis samai muhaiminu li'izzatihi ta'nul wujuh wa tasjudu. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتسجد
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا لا إله إلا الله الملك الحق مبين محمد لله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد لله صادق الوعد الآمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung dengan kitab kita, kitab bimbingan mukminin pada mencari redha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita membicarakan tentang hasad, bahaya ataupun akibat hasad di akhirat. Kita dah lama bercakap tentang hasad ini. Baik, kesan hasad di akhirat. Kata musannif, qala al-musannif rahimahullah, orang yang teraniaya disebabkan hasad kita ataupun perbuatan-perbuatan kita, umpatan-umpatan umpama hadiah yang kita anugerahkan kepada mereka. Maksudnya tuan-tuan sekalian, nanti di hari akhirat kelak, segala amal ibadat kita ini kita pindahkan masuk ke akaun orang lain. Kalau kita ada akaun, kita buka akaun kita, dan sekalian tengok akaun kita tak ada, telefon bank tengok ada dipindahkan tanpa pengetahuan kita, kelam kabut, kan, kelam kabut. Kita kena scam, kan, kita kena scam, kata scam. Tapi tuan-tuan sekalian, orang kata lah, kan, money is something but not everything. Lagipun kita boleh cari duit, tuan-tuan sekalian, tapi nanti di hari akhirat kelak, tuan-tuan sekalian, kita buka-buka, tuan-tuan sekalian, akaun kita, tengok pi kat orang habis. Tapi tuan-tuan sekalian, ni bukan kita kena scam. Kita scam diri kita sendiri. Maksudnya, buat baik bagi ke orang, buat baik bagi ke orang, buat baik bagi ke orang, iaitu antaranya dengan berhasad dengan orang lain, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tu tak masuk riak lagi, kan? Riak, scam lagi dahsyat. Riak, tuan-tuan sekalian, kita, tuan-tuan sekalian, solat kita, puasa kita ni, dia macam fixed income kita. Nanti di hari akhirat kelak, buku akaun dia ada debit dengan kredit. Jadi sepatutnya, tuan-tuan sekalian, solat kita, haji kita ni masuk bahagian debit lah. Kita punya fixed income, bukan kredit hutang. Nanti kita hutang dengan orang, kita nak bayar dengan apa? Dengan kita punya fixed income kita. Tu tak campur lagi yang sunat-sunat masuk, tuan-tuan sekalian, kan? Jadi kita rasa selamat lah. Banyak dah kita rajin pergi umrah, rajin pergi haji, rajin main masjid, tuan-tuan sekalian. Buka dapat buku akaun, cari dia fixed income dulu. Tak ada. Mana pi? Solat tak ada ni, haji tak ada, umrah tak ada, pi mana ni? Nu hutang orang duk tunggu bayar, nak kena bayar, tuan-tuan sekalian. Kan, kalau muflis, tuan-tuan sekalian, muflis ni, kan, kita ada fixed income kita, tapi kita sebab kita buat zalim kat orang, kita bagi bayar habis hutang orang. Habis dah kita punya pendapatan, ada lagi hutang dengan orang, kita ambil hutang orang, letak atas kepala kita. Dosa orang letak atas kepala kita. Itu Nabi kata bankrupt muflis. Tapi riak lebih dahsyat daripada muflis, tuan-tuan sekalian. Sepatutnya yang kita nak kita bayar tu, fixed income kita tu, cari tak ada. Pi mana? Nak bayar dengan apa? Selak. Dia duduk bahagian kredit. Hutang kita dengan Tuhan. Sebab amalan yang dilakukan dengan sebab riak, tuan-tuan sekalian, Tuhan tak terima. Apa makna tak terima? Solat tak terangkat, haji tak terangkat, umrah tak terangkat. Maksudnya kita berhutang dengan Tuhan. Ni kita sekalian, kita syok sendiri kena penyakit SS, syok sendiri. Rasa macam dah selangkah dah ke syurga, tunggu nak mati ya nak masuk. Ni rasa-rasa yang sangat mencemaskan, tuan-tuan sekalian. Nabi yang tak berdosa, yang dijamin syurga, tuan-tuan sekalian, takut dan bimbang akan nasib dia.
istighfar lebih daripada 70 kali, tuan-tuan sekalian, sembahyang sampai bengkak kaki, tiba-tiba kita yang banyak dosa, aib kita, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba kita pergi rasa selamat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini yang harus kita takuti maksudnya. Kita rasa bimbang. Sebab tu bila kita beribadat, jaga takut-takut ibadat kita tersentuh oleh riak, dan juga hati kita diwarnai oleh hasad, tuan-tuan sekalian. Sebab apabila kita berhasad dengan orang, kita memindahkan pahala amal kita kepada orang lain. Sebab itu dulu salafus soleh kalau dapat tahu orang yang berhasad dengan mereka ni, tuan-tuan sekalian, mereka pergi hantar, kan, suruh anak-anak pergi beli, tolong pergi hantar bagi, kan, belanja bagi. Pasal apa ni tak duk belanja? Ayah bagi, kan, ayah bagi. Pasal apa ayah dia bagi? Sebab terima kasih kerana memindahkan akaun saudara ke akaun saya, maksudnya, iaitu dengan melakukan zalim kepada orang lain, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pahala disita, maksudnya pahala dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni yang paling utama, tuan-tuan sekalian, yang harus kita jaga, iaitu dosa kita. Dosa kita. Kita kalau tak ada dosa, tuan-tuan sekalian, ataupun ada dosa, pastinya ada dosa tapi diampunkan Allah, maka kita takkan masuk neraka. Bila tak masuk neraka, ustaz pergi duduk mana? Dosa duduk abang. Dia ada dua aja. Kalau kau tak jumpa aku di syurga, tolong cari aku di neraka, maksudnya. Tiba-tiba kita tak ada dalam neraka, tuan-tuan pergi duduk mana? Tuan-tuan pergi duduk dalam syurga, maksudnya. Tapi kalau pahala banyak, dosa pun banyak, masuk syurga. Tapi masuk neraka dulu. Duk sehari, orang kata, duk sehari 1000 tahun, kan? Sehari 1000 tahun. Siapa yang rasa dia duk sehari? Cuba angkat tangan tengok. Tak berani angkat tangan. Tuan-tuan sekalian, dengan dosa kita, mana kita nak duk sehari, tuan-tuan sekalian. Dan azab yang paling ringan, seperti mana memakai sandal daripada neraka sehingga menggelegak otak kepala kita, maksudnya. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang utama, iaitu jaga hutang kita ni. Kita kalau pendapatan sikit tapi tak ada hutang, okey tak? Okey. Tapi kalau pendapatan banyak, hutang banyak, malah lebih banyak hutang daripada pendapatan, what a waste, maksudnya. Buang masa. Baik itu tuan-tuan sekalian, seorang sahabat yang Nabi kata, kamu nak tengok seorang yang masuk syurga, kamu tengok yang akan masuk lepas ini di pintu tu. Jadi sahabat duduk tunggu. Akhirnya masuk seorang sahabat. Biasa dia, bukan manusia hebat pun. Akhirnya ada seorang sahabat nak tahu apa amalan dia. Dia menyamar, dia pergi minta untuk tinggal. Tengok tak ada, biasa saja. Tuan-tuan sekalian, akhirnya dia kata, dia frank lah, maksudnya, sebenarnya kamu ni disebut oleh baginda sebagai ahli syurga. Aku nak tahu apa amalan kamu. Dia kata, apa yang kamu nampak itulah amalan aku. Cuma yang kamu tak nampak dalam hati aku. Tak ada rasa dengki kat orang, tak ada rasa nak khianat kat orang. Apa maknanya? Semua debit, tak ada kredit. Tuan-tuan sekalian, bukan nanti banyak, kita sama-sama naik. Bangun malam puasa sunat, mulut kita kalau bercakap kan, mesti ada yang terluka, mesti ada hati yang tercedera, tuan-tuan sekalian. Sama naik macam tu. It is a waste, maksudnya. Sebab itu yang utama adalah menjaga diri kita daripada terjatuh ke dalam dosa. Orang tak ada amalan, tak ada amalan sikit, tuan-tuan sekalian. Bukan amalan sikit, tak ada amalan pun masuk syurga. Yang bunuh 100 orang, dia bunuh 100 orang, tuan-tuan sekalian. 99 jumpa seorang abid, Tuhan ampunkan dosa aku. Dosa kamu besar ni. Bunuh pula abid, bukan dia bunuh orang biasa, dia bunuh abid. Dan dalam perjalanan nak bertaubat, dia meninggal. Maka berebut malaikat penjaga syurga dan malaikat penjaga neraka. Ini disebut dalam hadis sahih. Maka akhirnya Allah Ta'ala kata, kamu ukur tempat dia nak pergi bertaubat dengan tempat yang dia telah tinggalkan. Tengok-tengok dia dah dekat nak sampai tempat dia bertaubat, maka dia menjadi milik penjaga syurga. Dia ada amalan apa? Tak ada amalan apa. Tuan-tuan sekalian,
Kita masuk syurga bukan kerana amalan kita. Kita masuk syurga kerana kasih sayang Allah. Maksudnya, tuan-tuan. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. The hierarchy of priorities, susunan keutamaan maksudnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar yang kita tahu, Sayyidina Umar bila dia wafat, bila dia dimandikan, badan dia, belakang dia berbirat-birat. Sebab apa belakang dia berbirat-birat? Sebab dia sebelum dia tidur dia muhasabah. Kalau ada dosa-dosa dia hukum diri dia. Tuan-tuan, dia muhasabah apa? Bukan dia muhasabah amal baik dia. Aku sedekah banyak mana hari ni, aku buat baik banyak mana. Tak. Dia muhasabah apa? Dia muhasabah kesilapan dia, dosa-dosa dia. Bila dia ada rasa, hanya dia hukum diri dia. Maksudnya apa? Yang harus kita jaga adalah dosa-dosa kita. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan antara dosa-dosa besar iaitu kita berhasad dengki dengan orang lain maksudnya. Akhirnya pahala kita disita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang lain ditanggung oleh kita. Ini termasuk dalam mereka yang bankrupt ataupun muflis dalam bahasa Arab, iaitu muflis. Apa maknanya semua ini? Maksudnya, bila kita habis pahala kita diberikan kepada orang lain dan akhirnya kita menanggung dosa orang lain, apa maknanya semua ini? Inilah yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang bankrupt ataupun yang muflis. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dan seterusnya tuan-tuan sekalian, ini yang kita kena ingat. Kenapa Imam Ghazali sebut ni tuan-tuan sekalian, semua ni dah masuk ke bahagian rawatan kepada hasad dengki. Supaya apa? To create pain, maksudnya. To create pain. Sebab apa kita tak buat sesuatu perbuatan tu? Pasal apa tak buat tu? Oh ustaz, jangan buat ustaz. Bahaya ustaz. Sakit ustaz, maksudnya. Jadi kenapa kita tak buat? Because there is pain. Kenapa kita buat? Because there is pleasure. Jadi dua benda ni yang control karakter kita, pain and pleasure. And the ultimate pain is neraka, and the ultimate pleasure is syurga maksudnya. Jadi kenapa kita harus ingat semua ini? Tuan-tuan sekalian, kenapa Imam Ghazali sebut kita panggil to create pain maksudnya. Tak berbaloi, berbaloi. Kita beribadat, bangun malam menangis tuan-tuan sekalian di hadapan Allah, lain-lain sekali bagi ke orang. Tuan sekalian, buang masa maksudnya. Korek lubang, betul? Korek lubang, gali lubang, kambuh lubang. Gali lubang, kambuh lubang. Tak ada kerja apa. Silap tuan-tuan sekalian, lubang tu hak kambuh tak terkambuh tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan seterusnya, bagaimana kita nak rawat penyakit hasad ni, iaitu dengan mujahadah. Mujahadah ni maksudnya lawan. Kalau tuan-tuan, penyakit rohani ni, dia ubat dia iaitu lawan maksudnya. Kalau kita misalnya pemalas, ubat dia kita kena rajin maksudnya. Kalau kita jenis pemarah, ubat dia lawan kepada pemarah iaitu penyabar, kasih sayang. Kalau hasad dengki, apa lawan dia? Nak lawan dengan apa? Kalau hasad dengki, kita nak lawan dengan apa? Lawan kepada hasad dengki apa? Iaitu redha maksudnya. Kita redha dengan ketentuan Allah. Tuan-tuan sekalian, dia dapat, tuan-tuan sekalian, orang dapat lebih ni bukan sebab usaha dia. Bukan sebab usaha dia, tuan-tuan sekalian. Rezeki ni tuan-tuan sekalian, bukan sebab usaha kita. Bukan sebab usaha. Waktu kita dalam perut mak kita kan, tuan-tuan sekalian, 4 bulan Tuhan dah tulis rezeki kita. Sebab tu kadang-kadang Tuhan nak bagi kaya, beranak kaya terus. Tuan-tuan sekalian, hak nak jadi miskin ni tuan-tuan sekalian, tu dia siang malam kerja, duk miskin situ. Tuan-tuan sekalian, kan? Macam tak adil ya. Kan, dia ni usaha kuat tapi tak kaya-kaya. Dia ni usaha tak usaha kaya. Macam tak adil ya.
Kan? Kalau kadang kita fikir secara akal kita macam tak adil lah, tuan-tuan sekalian. Sebab apa kita kata tak adil? Sebab kita ingat kaya tu semua baik, miskin tu semua buruk. Sebenarnya kaya dan miskin bukan menentukan baik buruk. Yang menentukan baik buruk ialah ke mana kaya dan miskin itu membawa kita. Kalau kaya tu membawa kepada kita jadi lalai jauh daripada Allah, kaya tu baik tak? Tak baik, buruk. Tapi kalau miskin tu kita kaya kan, lupa lalai, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil harta kita, kita mulut kita basah dengan menyebut nama Allah, dekat dengan Allah, bangun malam jadi mudah. Baik tak? Baik. Kenapa kita kata tak adil? Sebab kita duk ingat semua yang baik itu, semua yang kaya itu baik, yang miskin itu buruk. Tak. Yang menentukan sesuatu sihat. Kalau orang tanya sihat, Ustaz, sihat baik tak Ustaz? Memanglah sihat tu baik, tuan-tuan sekalian. Janganlah nak pergi cari, Ustaz kata sihat tak baik, saya nak sakit lah. Itu apa tu? Tapi tuan-tuan sekalian, belum pasti dia jadi baik. Kalau sihat itu menjadikan kita jauh daripada Allah, lalai tuan-tuan sekalian kepada suruhan-suruhan Allah, maka sihat itu buruk. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang yang dia lalai jauh daripada Allah, tiba-tiba Allah Ta'ala tegur dia dengan jatuh dia sakit, tuan-tuan sekalian, dia dalam dilema ni, nak minta sihat tak? Sebab dia tahu kalau dia sihat, dia akan lalai lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya sakit ini baik bagiku, biarlah aku sakit, ya Allah. Bukan kata dia putus asa, tapi dia tahu kalau aku sihat lagi, tak aku lalai lagi. Biar ya Allah, kalau sakit ini baik bagi aku sebagai penghapus dosa aku. Dia jadi dalam dilema, macam mana ni? Kalau aku sihat, aku jadilah lalai. Aku sakit, ya Allah, nikmatnya ya Allah, bangun malam mudah, sembahyang mudah, ambil berat urusan-urusan Tuhan jadi mudah. Ini kenikmatan yang sebenar, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau ada, tuan-tuan sekalian, ada hasad dalam diri kita, kata lawannya adalah redha. Sebab bukan dia dapat kerana usaha dia. Jangan menuhankan usaha, jangan menuhankan ilmu, jangan menuhankan ikhtiar, jangan menuhankan apa-apa. Yang harus kita tuhankan hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat apa-apa kebaikan, alhamdulillah. Bukan kerana kepandaian kita, bukan kerana usaha kita. Yang mana dulu? Usaha dulu ke takdir dulu? Yang mana dulu? Usaha dulu ke takdir dulu? Takdir dulu. Usaha itu jadi asbab. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sebut, tuan-tuan sekalian, pasal takdir ni, dia kata sesungguhnya pen telah diangkat. Maksudnya dia dah tulis dah takdir kita, pen telah diangkat dan dakwatnya telah kering. Maksudnya apa maknanya? Maknanya semua akan berlaku menurut skrip yang telah ditulis oleh the best script writer, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sahabat-sahabat kita di Palestin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita jangan pandang selapis, tuan-tuan sekalian. Kita kena pandang dua lapis. Setiap yang musibah yang berlaku pasti dengan izin Allah. Ya, kan? Allah, ya Allah, di mana engkau ya Allah? Anak-anak dibunuh ya Allah. Perempuan dibunuh ya Allah. Allah Ta'ala kata, kau tak kenal aku ah? Kau ingat aku macam kau ah? Aku maha melihat, aku maha mengetahui. Aku tak pernah buat kerja yang sia-sia. Semua yang aku buat pasti ada hikmahnya. Kenal aku, maksudnya. Jadi kalau kita kenal Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, kita takkan berputus asa. Kita takkan berputus asa, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala janji, maksudnya bagaimana hebat musibah itu, ending dia apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan pastinya milik orang yang bertakwa, maksudnya, kan? Kemenangan pastinya milik orang yang bertakwa. Dan dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, kan, adakah kamu sangka kamu telah beriman sebelum kamu diuji? Ni tuan-tuan sekalian, kita ni kadang-kadang saya tak tahu, syurga kita nampak macam mudah sangat. Mudah sangat syurga kita, kan? Nak main sembahyang, main masjid, duduk dalam aircon,
Tak macam tak payah nazar buat, senang sangat ni. Dulu orang diuji tuan-tuan sekalian, ujian-ujian dia orang melibatkan luka pada tubuh badan tuan-tuan sekalian. Dahsyat ujian mereka. Tiba-tiba kita syurga kita senang. Kan? Adakah kamu sangka kamu beriman sebelum kamu diuji seperti mana para nabi dahulu dan umat-umat terdahulu, sehingga nabi dan para umat menyebut mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu dekat, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, kita tengok ujian kita apa. Orang lain tuan-tuan sekalian di Palestin ujian kita, payah ustaz, nak main masjid ustaz, beratlah ustaz, nak bangun malam ustaz, nak bangun subuh ustaz, beratlah ustaz. Ya ilaha illallah. Lepas tu kita rasa dah selamat dah. Kita dah rasa kita ni ahli syurga dah, tuan-tuan sekalian. Kita sebenarnya kena penyakit SS, syok sendiri, tuan-tuan sekalian. Syok sendiri ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila apa yang berlaku di Palestin ni tuan-tuan sekalian, dia ubah cara kita melihat ujian. Kita kena muhasabah balik diri kita. Adakah cukup dengan apa yang kita lakukan sekarang kalau kita melihat ujian yang dialami oleh sahabat-sahabat kita, maksudnya tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, carilah hikmah. Saya tengok bila satu tuan-tuan sekalian, saya tengok ada seorang perempuan tuan-tuan sekalian yang bukan Islam. Kebanyakan sekarang ni saya buat kesimpulan, Allah Ta'ala ambil anak-anak yang tak berdosa ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala gantikan dengan jiwa-jiwa yang kafir. Jiwa-jiwa kafir ni tersentuh dengan apa yang berlaku di Palestin. Akhirnya mereka memeluk Islam. Dan mereka bukan manusia-manusia biasa. Mereka influencer yang pengikutnya jutaan orang. Ada seorang ni tuan-tuan sekalian, seorang perempuan ni, dia cari hikmah. Seorang perempuan ni, dia tengok, kenapa wanita-wanita di Palestin ni hebat-hebat? Apa kekuatan mereka? Anak mereka meninggal dalam dokongan, dalam dakapan. Terima kasih ya Allah. Boleh ucap terima kasih kepada Allah. Apa yang kitab mereka bagi tahu? Akhirnya tuan-tuan sekalian, dia buka kitab, ambil Al-Quran, buka. Ayat pertama dia kata seolah-olah Allah Ta'ala berbicara dengan diri dia. Akhirnya dia masuk Islam. Ramai sekarang tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ambil anak-anak yang sedikit ini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala gantikan dengan jiwa-jiwa seluruh dunia kembali kepada Islam tuan-tuan sekalian. Kenal aku. Sebab kita rasa sebab kita tak kenal siapa di sebalik penulis skrip ini tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita balik kepada topik kita, iaitu Hasan. Ubat dia adalah lawannya, iaitu dengan redha, riyadah, yakni kita tukar secara beransur tuan-tuan sekalian. Latih, kita kena latih diri kita. Dia tuan-tuan sekalian, ada seorang doktor, saya tengok doktor ni tuan-tuan sekalian. Dia duk ikut dia punya doktor ni. Dia sebenarnya dia macam ni. Kalau kita dah sebenarnya hasad dengki ni tuan-tuan sekalian dah lama dalam diri kita. Dia dah lama dalam diri kita tapi tak nampak sebab dalam hati. Tapi kalau tuan-tuan sekalian, kalau penyakit mental tuan-tuan sekalian, macam kita kata macam apa? Macam panik dan sebagainya. Sign boleh tengok. Kalau siapa-siapa yang panik tuan-tuan sekalian, dia ada macam pathway dalam otak dia. Dia ada satu track. Lama-lama kalau dia ulang, jaga mind your words, sebab perkataan kita akan bold kita punya emosi kita. Kalau kita ulang sikit-sikit kita panik, lama-lama dia punya track itu, pathway jadi tebal. Dia jadi tebal, dia akan jadi karakter kita. Berapa lama dia jadi karakter? 21 hari dia akan jadi karakter. Jadi ubat dia apa? Sains tunjuk wujud dalam otak kita. Jadi ubat dia iaitu sama juga, iaitu lawan dia. Kalau tuan-tuan kalau ada masa panik dan sebagainya, rasa panik, doktor ni kata bila rasa cuba buat sesuatu yang lawan kepada panik. Apa dia doktor? Cuba gelak. I don't feel that I'm going to laugh, doktor. Kan? Doktor cakap senang kan? Saya rasa saya tak gelak. Tapi kamu kena cuba, sebab kamu kena create new track yang lawan kepada track ni. Maksudnya akhirnya dia paksa diri dia gelak, tak jadi.
gelak tak jadi, tapi paksa juga tuan-tuan sekalian. Bila dia cuba lawan, dia create the new track, the opposite of another track. Lama-lama track yang panik ni dia jadi semakin kecil sebab dia tak guna dah. Dia semakin kecil, semakin kecil. Track yang baru buat ni dia semakin besar, semakin besar. Lama-lama hilang dia punya panik dia. Ubat dia adalah lawan dia. Macam tu juga penyakit, tuan-tuan sekalian, tak nampak penyakit hati kita. Kalau kita ada hasad, lama mana dah kita duk hasad, lama mana kita duk bakhil, kita create the new track, tuan-tuan sekalian. Kita buat selalu. Lama mana nak jadi karakter 21 hari. Dan doktor ni kata 21 hari tu, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia boleh relapse balik. Dia kata how to cement it, macam mana nak kuatkan karakter tu, iaitu 60 hari. Buat betul-betul maksudnya. Kan? Kalau kita timbul rasa tu hasad, kita lawan terus maksudnya. Dan ubat yang paling berkesan untuk hasad dengki ni, tuan-tuan sekalian, ubat yang paling berkesan ni, kesan segera ni. Kalau tuan-tuan timbul hasad dengki kepada seseorang, tuan-tuan angkat tangan, tuan-tuan buat apa? Sila kita hasad dengki, angkat tangan juga. Ya Allah, ya Tuhan, aku ambil orang harta dia. Itu kita kan. Tapi kalau ubat dia, itu lagi teruk kita, lagi teruk tu. Ubat dia, tuan-tuan, angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, kayakan lagi dia, ya Allah, berkatilah hartanya, ya Allah. Kita doakan benda yang kita benci tu. Memang aku benci lah, doakan dia. Siapa yang nak orang yang didengkinya kaya? Tapi kita lawan juga. Kita ya. Kita doakan, ya Allah, berkatilah hartanya, kayakan dia. Malaikat untukmu juga. Malaikat doakan untuk kita, untuk kamu juga maksudnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ni nak ajak tips kan. Kalau tuan-tuan doa untuk tuan-tuan doa satu dapat satu. Macam mana kalau tuan-tuan doa satu dapat dua? Macam mana? Doa untuk orang. Bila tuan-tuan doa untuk orang, tuan-tuan dapat juga. Sebab malaikat kata untuk kamu juga. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah jiranku, untuk kamu juga maksudnya. Dapat dua. Ini cara dia, tuan-tuan sekalian. Kalau doa untuk diri kita, dapat untuk diri kita. Tapi kalau kita doakan untuk orang, kita juga dah dapat, dan juga orang juga dah dapat, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kena lawan, tuan-tuan sekalian. Kena lawan. Mujahadah dan riyadah, yakni memaksa diri melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kemahuan. Kita memang tak suka mendoakan rahmat kepada orang yang kita hasad. Kalau boleh kita nak musibah menimpa maksudnya. Kita duk ingat dia pakai kereta besar kan, bila kereta dia nak mampu. Tengok itu balik lambat. Mampu dah saja kereta dia ni. Lepas tu dia balik. Allah, sakit jiwa kita. Ya Allah kan. Tuan-tuan, tengok bini kita tak sampai rumah lagi balik lambat. Kering kan. Ya, yang abang kereta yang mampu. Dua ke orang, kereta dia mampu. Tuan-tuan, ni kita panggil double pain kan. Double pain ni dahsyat kan. Kalau double prosperity burger tak apa. Ni double pain. Tuan-tuan sekalian, ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kalau Allah Taala Maha tahu, kita kalau kita ditimpa musibah ni, kalau kita ditimpa musibah, tuan-tuan sekalian, kita jangan take personal lah. Dia kata, kita panggil personalization ni. Kita rasa macam Tuhan duk aim kat kita. Ini jangan lah. Ya, kenapa aku ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Ni jangan. Allah Ta'ala bukan uji kita, semua manusia diuji. Kita seolah-olah macam kita ingat kita seorang diuji. Itu jangan take personal. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita buat dosa ke orang, ni jaga. Kalau kita buat dosa ke orang, kita kena ingat Tuhan pandang kita secara personal. Apa niat buruk kita kat orang, hak tu nak kena kepala kita. Saya tengok tu. Patutnya kita tak fikir benda tu, tapi sebab kita duk fikir buruk tu, hak tu yang kena kepala kita. Sebab tu jauhkan hati kita daripada busuk hati kepada orang lain. Ni kena lawan, kena lawan. Baik. Merendah diri atau tawaduk. Ini yang seterusnya, iaitu lawan dia, iaitu kita kena merendah diri kita
ataupun tawaduk. Kalau carilah jalan tuan-tuan sekalian merendah diri. Ya Allah, kalau kita boleh merendah diri kita, kita akan rasa tenang, kita akan rasa bahagia. Kita rasa stres ni tuan-tuan sekalian, terutamanya bila bermuamalah dengan orang. Kalau kita rasa kita ni lebih pandai, kita ni lebih bijak, kita ni lebih daripada orang, tuan-tuan akan jadi stres. Tapi kalau tuan-tuan sentiasa rasa ingin belajar daripada orang, kita tak salah belajar, maksudnya kalau orang nak tegur tak ada salah, apa masalah, kita boleh memperbaiki diri kita, maka kita akan rasa tenang. Maksudnya carilah jalan untuk kita nak merendahkan diri kita, mengucapkan. Tapi tuan-tuan jaga juga ni teknik setan bagi teknik macam ni dia panggil merendahkan dengan tujuan meninggikan. Setan dalam bab trik ni dia pandai, hebatnya kau kan, tak pernah orang boleh buat macam ni kan. Tak ada apa, saya ni manusia biasa saja, tapi dalam hati kembang. Dia panggil to lower in order to rise, teknik ni. Tuan-tuan, siapa yang buat dia tahu kan, dia rasa wish merendahkan, tapi pada waktu yang sama dia sebenarnya mengangkat diri dia di mata manusia. Allah Ta'ala tahu apa niat dalam hati kita. Allah Ta'ala tak pandang topeng kita, Allah Ta'ala pandang siapa diri kita, iaitu you are what your heart is. Kita adalah siapa hati kita. Sikit lagi tuan-tuan sekalian. Dan yang seterusnya, kita mengucapkan pujian dan kesyukuran kerana nikmat yang dia perolehi. Kita tumpang bahagia. Tuan-tuan sekalian, payah, memang payah, tapi kita kena lawan dan kita menampakkan kesenangan dan kegembiraan. Ini tuan-tuan, senyum tak jadi. Peringkat awal senyum, awal kau senyum lain macam senyum tak jadi kan. Tapi saya paksa juga, lama-lama jadi ya. Peringkat awal tu senyum pahit, senyum dalam terpaksa senyum ni nak lawan nanti kita tahu. Sebab kalau kita muka masam, kita yang teruk kan, kita yang suffer, kita paksa senyum juga. Pada peringkat awal, lama-lama dia jadi biasa tuan-tuan sekalian. Ini antara kaedah bagaimana untuk kita merawat hati kita daripada penyakit hasad tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya hati yang sakit akan jadi pulih, dan akhirnya timbul kasih sayang dan kesefahaman yang kukuh. Yang baik pastinya daripada Allah, yang dhaif daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.